Kita nak tengok menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ni sebenarnya tak ada apa, melainkan dia lebih kepada rumusan lah, rumusan bab ni. Okay, apa yang telah kamu pelajari daripada 6.1 sehingga sekarang. Okay, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Datanglah macam mana sekalipun, soalan cikgu harap kamu boleh buat. Okay, soalan ni ada dua jenis. Untuk soalan bab ni lah, dia dua jenis. Sama ada jenis yang pertama, kamu kena lukis garisan dan lorik, ataupun jenis yang kedua, dia dah bagi kawasan berlorik siap-siap, dia suruh kamu keluarkan ketaksamaan. Okay, so cikgu ulang balik. Untuk bab ni kebiasaannya, sebab ni bab yang lama, bab ini dulu berada di tingkatan 5, bab yang kedua. Okay, di bawah tajuk graf fungsi, tingkatan 5, bab 2, silibus KBSM. So kali ni dia berada di tingkatan 4, okay, di bawah tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, untuk bab ni dia subjektif ada, objektif pun ada. Bab ini dia ada dua jenis soalan, dua jenis bentuk. Yang pertama, kalau dia tidak bagi kepada kamu garisan, kamu kena lukis dan lorik. Itu jenis yang pertama, lukis dan lorik. Jenis yang kedua, lukis dia dah bagi, lorik pun dia dah bagi, keluarkan ketaksamaan. So itu jenis yang kedua. So ini contoh 12B, muka surat 171. Dia dah bagi kawasan berlorik siap-siap. Dia suruh kamu nyatakan 3 ketaksamaan. Dia suruh kamu keluarkan ketaksamaan. Bermaksud ini adalah soalan jenis yang kedua lah. Dia suruh kamu keluarkan 2 ketaksamaan. So macam mana kita nak buat? Kamu ada ketaksamaan yang pertama, kamu ada persamaan. Cikgu selalu tertukar. Persamaan simbol sama dengan, ketaksamaan simbol lebih besar, lebih kecil tu lah. Kamu ada persamaan yang pertama, y tambah 2x sama dengan negatif 4. So kita tulis sikit. So y tambah 2x sama dengan negatif 4. Yang kedua, kita nak tukar simbol persamaan ini menjadi ketaksamaan. Okay, memandangkan garisan kamu ini adalah garisan yang tidak putus. Tidak putus bermaksud simbol ada sama di bawah dia lah. Itu cara kamu nak buat soalan. Tengok persamaan, keluarkan persamaan, dan yang kedua kita tengok garisan kamu ni putus atau tidak putus. So dia tidak putus. Tidak putus, kamu dah tahu dia ada lebih kecil dan sama ataupun lebih besar dan sama. Kita nak gantikan benda ni, okay, kepada simbol ketaksamaan. Kalau kamu tengok ini dilorik di sebelah atas. Okay, so ini lorikan di sebelah atas. Yang lorik kecil dekat bawah ni sebenarnya adalah mewakili lorikan di sebelah atas garisan ini. Sebab itulah cikgu kata kita akan guna sebagai simbol lebih besar dan sama. Sebab dia dilorik di sebelah atas. Selesai. Kamu dah dapat ketaksamaan yang pertama. Satu markah yang pertama dah selesai. Okay. So yang kedua pula kita nak tengok. So boleh nampak yang ni yang pertama. So ini yang kedua. Okay, ada dua garisan yang kamu boleh nampak. Yang ketiga mungkin kita kena cari. So y sama dengan negatif 2. So kalau kamu tengok garisan kamu ni macam ni. Putus-putus. Okay, garisan kamu putus-putus bermaksud simbol lebih kecil ataupun lebih besar. Dan dia dilorik di sebelah bawah. Okay, sebelah bawah ni. Kalau ikutkan dia dilorik tapi kecil je kat sini. Tapi dia masih lagi di sebelah bawah. Sebelah bawah dia adalah lebih kecil. So ketaksamaan yang pertama dah selesai. Ketaksamaan yang kedua pun dah selesai. Ketaksamaan yang ketiga. Sebab dia kata ada 3 dekat sini. Tapi kamu boleh nampak hanya ada 2. Di manakah yang ketiga itu telah menyorok. So rupa-rupanya yang ketiga itu garisan dia. Okay, kamu boleh nampak sebenarnya ini segitiga ni. Segitiga seharusnya ada 3 lah sisi. 3 sisi bermaksud 3 garisan. So garisan ini, sisi yang ini datang daripada garisan ini, persamaan ini. So sisi yang atas ni datang daripada persamaan yang ini. So sisi yang belakang datang daripada garisan ini. Garisan yang telah bertindih di atas garisan paksi. Yang mana X dia lalu nilai kosong.
Sebab itulah kamu ada X sama dengan kosong. Garisan ini tegak dan dia lalu pada nilai X kosong. Kalau kat sini X kamu negatif 2. Dan macam tu. So ini X kosong. So dah jumpa persamaan yang ketiga. Dah jumpa persamaan, kita nak ubah jadi ketaksamaan. So ini adalah garisan tidak putus. Apabila dia bertindih dengan garisan paksi, kamu tak boleh nak lukis putus-putus sebab dia tak akan nampak. Sebab itulah apabila kamu tengok bertindih di atas garisan paksi, kita akan declare terus sebagai garisan padu ataupun garisan tidak putus. So dia adalah garisan tidak putus, seharusnya simbol lebih kecil dan sama ataupun lebih besar dan sama. Dan kawasan yang berlorek adalah di sebelah kiri. Sebelah kiri bermaksud lebih kecil dan sama. 1, 2, 3. 3 markah selesai dengan jayanya. Okay, so cikgu harap bolehlah kamu tengok dan faham. Okay, kalau kamu nak baca di muka surat 171 untuk 12B tu, ayat sahaja, so mungkin pening. Cikgu harap dengan sedikit penyelesaian yang cikgu bagi tahu, bolehlah kamu faham. Okey, untuk 12B itu sahaja cara dia. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.